Salam sejahtera murid. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang karangan. Okey, karangan yang kita akan belajar pada hari ini ialah karangan format umum. Okey, maksudnya dia ialah karangan jenis yang bebas. Okey, jom kita lihat jenis-jenis karangan. Ada format umum yang kita akan belajar nanti, iaitu jenis yang bebas, dan juga ada karangan format khas, di mana kamu perlu mematuhi peraturan format tersebut. Okey, contoh format umum ialah fakta, cerita, situasi, biografi, gambaran, rangsangan, peribahasa, autobiografi, perbincangan dan sebagainya. Format khas pula berita, catatan, laporan, ucapan, ceramah, syarahan dan sebagainya. Okey, cerutan akan selalu galakkan kamu supaya kamu gunakan karangan format umum, di mana dia tidak ada format. Kiranya dia bebas untuk kamu keluarkan idea, tak terikut dan juga tidak terikat dengan format macam karangan format khas. Jadi pilihlah karangan format umum. Okey, kalau ada pilihan. Okey, yang ini pula ialah untuk kiraan bilangan perkataan. Okey, untuk dikira sebagai satu perkataan ialah kata nama khas. Contohnya Cikgu Tan. Okey, dia kira sebagai satu nama, satu perkataan. Okey, alamat pada surat setiap baris. Contohnya nombor 111 Jalan 3. Okey, dia kira satu perkataan. Kata ganda, peribahasa, simpulan bahasa, contohnya curi tulang. Okey, kira satu perkataan. Okey, jadi tengok yang dikira sebagai satu-satu pula. Satu-satu contohnya kata majemuk. Okey, penanda wacana, selain itu dia dikira satu-satu. Frasa nama, dan sebagainya lah. Okey, jom kita tengok. Yang tidak dikira sebagai perkataan ialah kata sendi, seperti di dengan ke. Okey, jadi sebagaimana yang kamu tahu, dalam karangan yang jenis bebas ni kena ada pendahuluan, isi dan juga penutup. Ada 3 benda, iaitu pendahuluan, isi, penutup. Okey, untuk pendahuluan biasanya 1 perenggan. Untuk isi, cikgu Tan galakkan kamu buat 4 perenggan, dan untuk penutup 1 perenggan. Okey, lepas tu kamu kena tengok soalan. Dia nak berapa patah perkataan? Tidak melebihi 120 patah perkataan ke? Okey, kamu ikut saja. Okey, yang ni ialah formula untuk pendahuluan. Okey, yang pertama, bila kamu dapat karangan, kamu nak tulis pendahuluan, kamu kena fikir apa gambaran kamu untuk tajuk tersebut. Contohnya menabung lah. Okey, jadi apa gambaran pertama kamu tentang menabung ni? Menabung ini merupakan satu amalan yang sangat baik untuk masa depan kita. Kenapa menabung ni benda yang baik? Sebab dia boleh memberi jaminan untuk kita supaya kita dapat menggunakan wang itu pada bila-bila masa dan waktu kecemasan. Dan ayat tema, okey, mungkin ayat tema dia terdapat beberapa faedah menabung. Isi penting pula. Okey, untuk isi yang ada 4 perenggan tu, yang pertama kamu kena tulis isi. Okey, contohnya amalan menabung dapat memberikan faedah seperti memupuk tabiat berjimat cermat. Okey, yang isi yang pertama. Lepas tu huraian dia apa? Kamu kena huraikan berjimat cermat tu macam mana. Okey, melalui cara berjimat cermat ini kita perlu merancang perbelanjaan untuk setiap bulan. Contohnya kita senaraikan perkara dan juga barang-barang yang perlu dibeli untuk setiap bulan. Jadi kesimpulannya, amalan berjimat cermat merupakan salah satu faedah menabung. Untuk kesimpulan pula. Okey, untuk kesimpulan yang pertama sekali kamu kena tulis. Biasa kamu perlu simpulkan dia. Kamu boleh guna konklusinya ke, tuntasnya ke, kesimpulannya. Okey, kesimpulannya, amalan menabung mempunyai pelbagai faedah yang baik. Okey, jadi cadangan dia pula. Okey, untuk cadangan macam ni, kita hendaklah menabung dan juga memupuk tabiat menabung ini sejak kecil lagi, supaya dia menjadi amalan yang positif untuk diamalkan dalam hidup kita. Okey, bak kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Okey, yang ini ialah contoh karangan langkah dan cara mengurangkan kesesakan lalu lintas. Contoh isi penting dia: meningkatkan kualiti pengangkutan awam, menambah rangkaian lebuh raya, menggalakkan pengguna jalan raya, patuh undang-undang dan sebagainya. Pendahuluan dia. Okey, yang ini ialah gambaran dia. Okey, pendahuluan dia, kita nak sembang tentang langkah-langkah untuk mengatasi kesesakan lalu lintas. Okey, gambaran dia lah. Dalam meniti arus kemodenan ini, masalah kesesakan jalan raya
menjadi isu utama yang semakin dibincangkan oleh masyarakat, iaitu gambaran kamu. Okey, kenapa? Mengapa? Sebab hal ini kerana penumbuhan jumlah kenderaan di jalan raya yang semakin banyak bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Okey, ayat yang ketiga ialah ayat tema. Okey, kamu kena guna ayat tema berpandukan soalan tadi tentang apa? Kaedah kurangkan kesesakan jalan raya. Okey, oleh itu langkah-langkah yang berkesan untuk kurangkan kesesakan jalan raya harus dibincangkan. Okey, ambil balik ayat tema ini dari pada soalan tersebut tentang kaedah kurangkan kesesakan lalu lintas. Okey, untuk isi penting pula kamu kena ada isi, huraian dan juga contoh, dan akhirnya ada satu kesimpulan kecil. Okey, isi utama kamu ialah apa? Okey, antara langkah yang berkesan ialah meningkatkan kualiti pengangkutan awam. Okey, kamu tulis isi dulu, lepas tu baru kamu huraikan isi kamu. Okey, pengangkutan awam seperti bas, tram, monorail dan sebagainya haruslah menjadi pilihan utama masyarakat. Lepas tu bagi contoh pula. Contohnya bas yang selesa dan laluan yang strategik untuk penumpang boleh kurangkan kesesakan lalu lintas. Dan akhirnya kamu buat kesimpulan kecil. Tuntasnya kualiti pengangkutan awam yang baik pasti dapat kurangkan kesesakan jalan raya. Okey, kesimpulan ni kamu ambil balik isi utama tadi. Tapi kamu simpulkan secara kecil. Okey, jadi kena ada isi, huraian, contoh dan juga kesimpulan kecil. Okey, untuk kesimpulan pula. Okey, yang pertama kamu kena ada kesimpulan, cadangan, harapan dan juga peribahasa. Okey, peribahasa tu tak ada pun tak apa. Kalau ada lagi bagus. Okey, kesimpulannya semua pihak haruslah berganding bahu untuk melaksanakan langkah-langkah yang efektif untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Okey, apa cadangan kamu? Okey, pihak berkuasa hendaklah prihatin pada isu kesesakan jalan raya ini supaya pengguna jalan raya tidak berasa tertekan dengan masalah ini dan perjalanan akan menjadi lebih lancar dan selesa. Okey, yang ini ialah harapan kamu. Okey, yang ini ada silap sikit. Sepatutnya ada satu dan je, tak boleh ada dua dan. Okey, yang tu cikgu tak silap. Satu dan je boleh. Sekiranya semua pihak bertindak dan bekerjasama, masalah ini pasti boleh diselesaikan. Bak kata pepatah, hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Okey, yang tu ialah kamu masukkan peribahasa. Kena ada kesimpulan, cadangan, harapan dan peribahasa. Kesimpulan tu ialah kesimpulan untuk karangan kamu. Pendahuluan isi semua sekali. Lepas tu bagi cadangan kamu, apa harapan kamu. Okey, lepas tu last sekali masuk kesimpulan. Ya, terima kasih. Share rumbun dari Kopun Club. Gracias dan Messi.